Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Syahira binti Kamaruddin, nombor matrik S61794, merupakan menti kepada mentor Sir Muhammad Rizal bin Ismail. Hari ini saya akan membentangkan citra yang saya dah buat, iaitu apresiasi alam dan warisan laut yang memerlukan 3 elemen, 2 program bagi setiap elemen. Okey, jadi ada 3 elemen citra yang saya pilih, iaitu keusahawanan, kerohanian dan juga komunikasi. Bagi setiap elemen ni terdapat 2 program. Jadi program pertama bagi elemen citra keusahawanan adalah bagi program Awana You Entrepreneur yang dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar MPP bertarikh 26 November 2021 pada jam 9 pagi sampai 12.30 hari di WebEx. Program ini mempunyai objektif menunjukkan bahawa warga Majlis Perwakilan Pelajar turut cakna dan sentiasa memberikan keutamaan mengenai budaya keusahawanan dalam kalangan pelajar-pelajar UMT. Di sini mereka juga mempunyai objektif memberikan pendedahan kepada warga pelajar tentang kesedaran mengenai dunia keusahawanan dan rahsia kejayaan motivasi dunia keusahawanan dalam kalangan pelajar. Objektif yang ketiga pula adalah menjalankan kolaborasi serta jalinan silaturahim dengan jawatan kuasa pelajar, terutama Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan syarikat Awana yang terlibat. Jadi hasil yang saya peroleh daripada program ini adalah saya dapat memperoleh pelbagai ilmu dalam bidang keusahawanan ini dengan lebih mendalam, mempelajari cara-cara untuk menjadi seorang usahawan yang lebih bijak dalam mengatur strategi perniagaan supaya dapat menjadi seorang usahawan yang berjaya. Okey, baiklah, untuk program kedua bagi elemen keusahawanan ini pula saya memilih program Top Business Everyone Can Be Entrepreneur. Program ini telah dianjurkan oleh Kelab Mampan UMT yang bertarikh 25 Disember 2021 pada jam 2 petang sampai 4 petang, yang dianjurkan di Google Meet secara di atas talian. Jadi program ini mempunyai objektif yang ingin dicapai oleh Majlis Mahasiswa Anak-anak Pahang UMT daripada program Top Business Everyone Can Be Entrepreneur, meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi mengenai bidang keusahawanan yang lebih meluas, terutama perniagaan secara atas talian. Yang kedua adalah melahirkan individu yang mempunyai ciri-ciri sebagai seorang usahawan yang berjaya. Yang ketiga pula adalah mendedahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi mengenai peluang dan cabaran dunia perniagaan. Dan objektif yang terakhir adalah mendedahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi mengenai tips untuk lebih bijak dalam menguruskan masa sebagai seorang pelajar dalam ilmu bisnes. Jadi hasil pembelajaran yang saya peroleh daripada program ini adalah saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai bidang keusahawanan dengan lebih meluas untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, terutama sekali perniagaan secara atas talian. Saya juga memperoleh cara-cara untuk menjadi usahawan yang berjaya daripada setiap tahap, dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang tentang peluang dan kelebihan yang akan diperolehi sekiranya menceburi bidang dunia perniagaan ini dengan tips seperti strategi perniagaan yang bijak. Okey, baiklah, kita pergi kepada elemen yang kedua, iaitu elemen kerohanian. Jadi program pertama yang saya pilih untuk elemen kerohanian ini adalah program Ceramah Maulidur Rasul secara live di YouTube Komtek UMT yang bertajuk Iktibar daripada Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW. Program ini dianjurkan oleh Kelab Komtek Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik FTKKI. Program ini berlangsung pada tarikh 3 Disember 2021 pada jam 9 malam sampai 10 suku malam, yang bertempat di YouTube Komtek UMT. Okey, baiklah, program ini berobjektif meningkatkan ketakwaan dalam diri peserta dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan. Objektif kedua pula adalah memberi pendedahan kepada peserta mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Objektif yang terakhir pula adalah meningkatkan semangat bagi peserta untuk menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi hasil yang saya peroleh daripada ceramah ini adalah saya dapat mempelajari dan menambah ilmu pengetahuan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW
Islam yang boleh dijadikan tauladan hidup. Berbagai sunnah-sunnah Nabi juga dapat dipelajari dan boleh diterapkan dalam kehidupan seharian bagi menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kehidupan kita. Okey, program kedua bagi elemen kerohanian ni pula adalah saya memilih program Talk Santai. Ada apa dengan usrah? Program ini dianjurkan oleh Kelab My Usrah Universiti Malaysia Terengganu yang semasa tarikh 1 Januari 2022 pada jam 8.45 pagi sampai 11 pagi. Program ini dianjurkan di Webex secara di atas talian. Objektif bagi program ini ialah memberi input kepada mahasiswa tentang konsep aktiviti usrah dan manfaatnya sebagai bekalan dan panduan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua pula adalah mewujudkan suasana keakraban, kemesraan dan seronok dengan usrah demi menyemarakkan perasaan bersaudara di kalangan pelajar di dalam ikatan ukhuwah. Dan objektif ketiga merupakan menambah ilmu berkaitan Islam yang boleh dijadikan amalan dalam kehidupan dan membina generasi pelajar untuk mengenali Islam sebagai ad-din dan menghayatinya dalam kehidupan sebagai seorang Muslim dan pelajar. Jadi objektif yang terakhir pula adalah memupuk kesedaran para penonton terhadap kekuatan yang terpendam dalam diri masing-masing dan menggunakannya ke arah sepatutnya yang menjurus kepada kebaikan sejagat. Jadi apa yang hasil saya dapat daripada program ini? Hasilnya adalah saya dapat mempelajari bahawa usrah itu bukanlah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pelajaran sahaja, tetapi lebih berfokus kepada membincangkan sesuatu isu. Saya juga dapat mempelajari maksud ta'aruf yang bermakna berkenalan secara mendalam sehingga menerbitkan rasa kasih sayang dan menempati konsep ukhuwah persaudaraan. Terdapat juga hadis-hadis yang terkandung dalam perkara yang disampaikan dan dapat membuktikan bahawa perkara tersebut penting. Tanpa usrah, hati kita pasti akan menjadi kotor kerana jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ikhlas dalam amalan dan rapuh dalam ukhuwah. Okey, yang terakhir pula adalah elemen komunikasi. Jadi program pertama bagi elemen komunikasi ini adalah program webinar kesaksamaan gender dalam sektor pekerjaan di Malaysia. Program ini telah pun dianjurkan oleh kumpulan F khusus PPA 3137 Pembangunan Lestari Universiti Malaysia Terengganu. Program ini dilakukan pada 17 Disember 2021 pada pukul 8.30 malam sehingga 10 malam yang bertempat di Webex. Jadi objektif pertama bagi program ini adalah untuk mewujudkan kesedaran dan kepekaan mengenai kesaksamaan gender dalam sektor pekerjaan. Yang kedua pula adalah untuk mendidik golongan pelajar tentang kepentingan menerapkan amalan kesaksamaan gender dalam sektor pekerjaan. Objektif yang ketiga pula ialah untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam terhadap pelajar tentang potensi wanita dalam bidang ekonomi negara. Dan juga objektif yang keempat adalah untuk memberi galakan dan keyakinan kepada golongan pelajar dalam menceburi bidang pekerjaan yang diminati tanpa mengetengahkan isu jantina. Bagi program ini, saya dapat belajar bahawa peranan wanita dalam pekerjaan dan konsep wanita yang bekerja. Kita perlulah mengambil tahu penglibatan wanita dalam pekerjaan. Lebih ramai pekerja yang jantina lelaki berbanding pekerja jantina wanita. Hari ini kita dapat mendapati bahawa sekiranya jumlah wanita yang memilih untuk berkahwin muda bertambah, maka jumlah untuk peluang pekerjaan bagi mereka adalah rendah atas faktor jagaan anak. Itu adalah apa yang saya peroleh daripada program ini. Okey, program kedua bagi elemen komunikasi ini pula adalah saya telah memilih program Bicara Belia Minda Sihat. Program ini dianjurkan oleh Kelab Geo-Oceans UMT Fakulti Sains dan Sekitaran Marin di Universiti Malaysia Terengganu. Program ini dianjurkan pada 17 Disember 2021 pada pukul 8 malam sehingga 9.30 malam. Program ini dianjurkan di Webex. Program ini mempunyai 3 objektif. Yang pertama adalah pelajar dapat membezakan dan mengenal pasti simptom stres, gelisah dan kemurungan. Objektif kedua pula ialah program ini turut mendedahkan kepada pelajar tentang cara mengetahui punca dan cara merawat masalah kesihatan mental tersebut. Dan objektif yang ketiga, meningkatkan taraf kesihatan mental pelajar. Jadi hasil yang saya peroleh daripada program ini ialah saya dapat mempelajari punca-punca berlakunya stres dalam kehidupan seharian kita. Mengapakah kita kerap gelisah dan seterusnya menghadapi kemurungan. Saya mendapati bahawa faktor pemikiran ini adalah antara punca berlakunya masalah minda yang tidak sihat
Kita perlulah kekal tenang untuk merawat masalah mental dengan sentiasa berfikiran positif, dekatkan diri kepada agama dan bergaul dengan rakan-rakan maupun keluarga. Perkara ini dapat mengelakkan kita daripada melakukan perkara dan juga tindakan yang agresif. Jadi taraf kesihatan mental dapat diatasi dengan usaha yang tersendiri atau bantuan kaunselor. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.